Eh, kan yang non-Muslim duduk dekat ni. Duduk dekat UTM. Ambil peluang ni. Dan zero pun balik. Okay. Tak ramai ni. Berapa orang ni partisipan ni? Sekejap kat sana. 48 orang. 48 orang. So maksudnya pergerakan awak nanti balik ke UTM sampai berapa bulan? Sampai 23 ke 21? Naik rumah? Ahmad Rafiq. Ya. Pergerakan pelajar balik ke UTM hingga 21 ke 23? 21. 22 start quarantine kat sini. Oh, alright. 21 sampai 30. 30. So maksudnya kita tak boleh buat assessment semasa ni, minggu ni. Quarantine, minggu ni tak boleh. Quarantine, masa quarantine tu boleh lah. Kira minggu depan lah, minggu depan boleh lah. Maksudnya korang tak nak buat lah minggu ni? Sebab takut nanti kan still ada pergerakan yang balik. So nanti macam berkecak kat situ. Tu ni macam tak. Okay lah. Saya setuju. So minggu ni kita belajar je lah dulu Boleh Boleh. Ni pun baru 50 partisipan. So make sure record your attendance Alright. Okay, jom kita sambung kita punya kelas. Okay, we still on this topic, array. So kita ada berapa topik lagi ni? Satu. After this topic, kita ada 3 topik je lagi. So that habis lah. Okay, so our topic today is array. So this topic is part 2 of array, the continuation of what we have covered before raya. Okay. Masih ingat lagi apa yang kita dah belajar sebelum raya hari itu tentang array? Apa yang kita dah belajar tentang array? String. Pasal kalau misalnya kita nak declare kan? Declare, initialize. Dan satu lagi nak input. Input kan? Input. Lepas tu nak access nak access ataupun nak manipulate. Dan yang keempat, yang kelima ada tak nak display, nak output. Display ataupun output array ada tak? Tak ada. Okay, tak apalah. Ni yang kita dah belajar nak declare array. So, what is array? Array is what? Kita pun dah tahu, is a variable that have same data type kan. So kita cara declare kita buatlah contoh dia adalah integer. Contoh buat integer katakan 6. Ni cara declare. Kalau float dia, ni contoh-contoh dia So for this lepas tu kita ada character grade. Okay, ni adalah contoh-contoh how we want to declare. Nampak tak saya share notepad ni?
Nampak. Nampak okay. Ting Shan Hong ada dekat UTM Ya. Bagus. Hari tu raya ada makan apa? Dapat makan ketupat tak? Kasturi ada bagi makanan. Okay. Alright, this is the example of how we want to declare. So for example, this is array with type integer. So ada berapa elemen ni? Ada berapa elemen ni? 5 elemen. Ini adalah contoh variable float yang ada 20 elemen. We have 20 elemen. Dan ini adalah contoh variable character yang ada 10 elemen. Okay, then how we want to initialize? Kita ambil inilah contoh dia. Ini banyak sangat ni. Saya dah ajar different technique of initializing. For example, kita boleh initialize all 0 ataupun kita initialize each element, or we can initialize several elements. Nah, initialize ni kita boleh all same value ataupun initialize all element ataupun kita initialize some element. So same value yang ni contoh dia adalah dia buat macam ni, integer contoh 6 buat macam ni, 5 is equal to buat macam ni. So kalau kita buat macam ni, so all element of num will be initialized to have a value 0. Ini faham? Kelas faham tak ni? Okay, good. Thank you, Haris. And then kita juga boleh initialize all element. So dia kita buat macam ni, integer di tab kanan. Dia 6 5 1 4. Ni cara kita initialize all element. Okay, dia ada 5 elemen So macam ni. Ni cara nak initialize all element. Kalau nak initialize some element, buat so only 3 element yang kita beri value, another 2 element kita tak beri value. Faham ni? This is just to refresh back what we have covered before Okay, ni
Okay, next. Do you understand what is element meant for? Apa maksud element? For example, this integer num5. So num ni ada 5 element. So what is the first element? Apa elemen-elemen ni? Apa elemen-elemen dia? Okay. Elemen dia adalah this one num 0. Ni adalah elemen-elemen dia. Num1, num2, num3. Saya rapatkan num3 dan num. Okay, yang ni kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Yang saya highlightkan ni kita panggil apa? Kita panggil sebagai subscript. Subscript. Tulis awak salin dah ni, salin. Lepas tu awak buatlah satu note kat sini. Yang ini kita panggil num5 ni dia ada 5 elemen. Apa elemen dia? num0, num1 sampai num4. But what is this? This we call it as subscript. Apa dia? Cuba type dekat chat apa ni kita panggil? Yes, thank you Ernie. Subscript. Subscript. So subscript So if the variable have, the array have 5 element, 5 element ni element dia. So the subscript of element start from 0 until 4. Okay. So what is the element for CGPA ni? Awak rasa? Awak saya nak yang first dengan yang last sahaja. Saya nak yang first dengan yang last sahaja. Dia type dekat chat ni. What is the first element dengan last element? Anybody? Belum jawab dekat chat. What is the first element? Yes, thank you. Haris, thank you Haris. Thank you Muhammad Halik. Okay. Thank you Liu. So the first element adalah CGPA 0. CGPA 0. The first element subscript dia adalah 0. And the last element subscript dia kena ini size Yang ni adalah size. So the last subscript is size -1 19. Okay, faham Right, so dah faham lah tu maksud dia. So kat sini ada ingat masa kita declare ni, kita declare size. Okay, ni bukannya subscript ni bukannya subscript, ini adalah size. Masa kita declare, ini adalah size. Subscript dekat sini. Maksudnya kita declare, masa kita declare, ini adalah value yang dalam bracket ni. Ini representing what? Ni representing apa? Yes, size. Okay, ini representing size. Bila kita declare, this one representing size. Tapi apakah dia punya elemen? Bila elemen ini bukannya size,
ini adalah subscript. Ingat right. Okay, this is for for example for integer. Now saya nak initialize character. How to initialize character? Contoh saya ubah ni jadi 5 10 banyak sangat, saya ubah jadi 5. So saya nak initialize character integer. Ini yang penting initialize character array. So, macam mana kita nak initialize character array? So kita boleh set all same value, boleh set some element, boleh set all element, tak ada masalah. Sama je. Okay. Nak initialize tu kita boleh pakai tiga-tiga ni. Okay, now contoh saya nak initialize all element untuk karakter. So saya akan, cara dia adalah macam mana? PHAR grade 5 dan sama juga dengan sama konsep dia. So kita kena letak benda ni Okay, kena letak contoh ni S H A T E Y happy. Okay, ni cara kita nak declare karakter. Ini okay. Faham ni? Faham. Alright. Okay, I think itu je yang saya nak review back. Yang input dengan access manipulate array, display array ni saya tak akan masuk Kenapa saya masukkan ni? Sebab dia ada kaitan dengan array part. Okay, this is how to initialize character array. Okay, now we move to array part 2. Boleh nampak ni saya punya slide? Okay, good. So what is the learning outcome today? Is number 1, describe the fundamental of C string. What is C string? Is character array. Character array. Sama macam tadi. Character array. Tapi character array ni kita panggil sebagai string. Okay. Jangan confuse Hari ni kita belajar character array, tapi character array yang kita ada nama lain, nama dia string. And then use C string function. And then number 3, use array as function parameter. And number 4, manipulate data in array using function. Faham ni? Okay, good. So now, we want to learn about string. What is string? String is array of character. Array of character. Ataupun character array. So, the question is, what is the difference
what is the difference between string and character array? String adalah array of character, adalah character array. Tapi apa beza dia dengan gini? Okay, beza dia adalah first yang major different. Major different of string nak compare dengan yang ini adalah yes, thank you, Khalid. String end with null value. Okay, beza dia adalah tu ada dalam komen tu, ada yang kata string end with n. Okay, maksud dia ataupun saya tak cerita yang tu, saya kata string is beza cara initialize. Ni salah satu cara dia cara initialize. In definition string beza dengan character of array adalah sebab null value. Okay, null character. Okay, tapi hari ni saya nak, itu yang saya dah explain 2 minggu lepas kan. Yang ni saya nak bezakan cara dia initialize. Ni adalah cara kita initialize character array. Macam mana kita nak initialize string? Cara dia adalah macam ni char, contoh dia wish ataupun karakter okay lah, apa-apa lah wish. Macam ni 5 wait. Equal dia boleh pakai macam ni. Okay, kita boleh pakai macam ni. Boleh tak kita initialize macam ni? Kita boleh initialize gunakan quotation mark macam tu. Faham ni? Nampak beza kita initialize kat sini dengan kat sini. Nampak tak? Beza initialize. Yang ni dia pakai curly bracket, yang ni dia pakai quotation mark. Nampak beza dia? Ataupun kat sini orang nak pakai grade lah, boleh lah. Pakai grade Okay, saya pakai variable yang sama, grade. Okay, how many element in this? Berapa elemen ni? 5 elemen. Yang ni ada berapa elemen? Untuk array ni? Untuk string ni ada berapa elemen? Lima juga kan? 5 elemen. Tapi kenapa saya letak 3 karakter saja? Faham tak ni? Okay, kalau dalam array, dalam string, bila kita declare size dia adalah contoh 5, so maksimum elemen yang kita boleh masukkan adalah tolak 1. Maksudnya 4 sahaja. Faham? 4 sahaja. Walaupun 5, kita boleh letak 4 sahaja.
Why? Okay, sebab elemen yang kelima adalah null value. So, bila awak buat macam ni, apa jadi? Dia akan buat macam ni. Dia grade 0 dia adalah S. Ini maksud dia. Grade subscript yang kedua, yang pertama adalah ni U. Yang ketiga adalah A. Yang ni adalah A. Ini adalah A. Dan elemen yang kelima adalah null value. Faham ni? Faham ni? Tu je beza dia antara karakter yang biasa dengan B. Okay, faham So kita tak boleh buat macam ni lah. CHAR grade 5 sama juga dengan FP. Tak boleh HAPPY. Kita tak boleh. Ini wrong. Nanti dia akan keluar apa ni, insufficient memory. Insufficient sufficient. Okay. Ataupun dia akan keluar, kata dia memory out of range. Okay. Memory out of ini kita declare dalam memory komputer kita cuma komputer cuma allocate 5 space sahaja, 5 kotak sahaja. Tapi bila kita buat macam ni, so sebenarnya dia memerlukan berapa kotak? Perlukan 6 kotak termasuk null value. So tak boleh. Memory out of range. Faham Alright. Let's look our lecture note. Okay, so the concept of string are used often in programming. Okay. Siapa yang masih tak faham lagi konsep the main difference between string and character array. Setakat ni faham tak semua? Kalau dah faham saya, okay, faham Lain pada tu, selain pada nombor, yang lain faham tak beza dia? Saya nak tunjukkan beza, satu beza je. Nanti bila dah nampak beza je tu, baru saya boleh explain dia punya. Right. Okay, saya ulang lagi sekali So sekarang ni, kita tadi saya dah explain concept of how to want to declare and how to initialize. So saya cerita how to initialize character array. Ini cara dia So bila kita nak initialize character array, contoh dia character grade 5. So kita boleh letak berapa elemen? Kita boleh letak 5 elemen. Ni cara kita letak 5 elemen. Kalau dia adalah character array. Ini cara kita initialize character array. And then
kita ada satu lagi konsep karakter yang kita panggil sebagai string. String ni apa? String ni pun karakter array. Okay? String ni pun karakter array. Beza dia cuma karakter array yang end with null value. Okay? Karakter array that end with null value. Tu je beza dia antara ini karakter ni dengan string. String pun adalah karakter array tapi dia diakhiri dengan null value. Okay? Macam mana kita nak lihat beza antara the difference between ordinary character array dengan string? So saya ni, what is the difference between string and character array? So saya bagi satu sahaja perbezaan. Banyak sebenarnya perbezaan. But here, I just want to explain to you the main difference. Okay, is the way we initialize. Tengok ni initialize, ini pun initialize. Kalau nak initialize character array biasa, kita pakai macam ni. Kita pakai ada curly bracket. But if string, kita boleh pakai this one. Apa ni? Quotation mark ni. Faham? So, bila kita declare character grade 5 ni, kita boleh masukkan berapa elemen? 4 elemen saja, maksimum. Maksimum 4. Kenapa 4? Sebab last sekali, elemen yang last sekali adalah null value. Ni null value. Automatic akan ada null value. Okay. Zaim Ashraf, faham tak? Right. Thank you. Now, so dah faham konsep tu, kita sekarang tengok dia punya lecture note ni. Case. String are often used in programming. You have used string literally before. So for example, design hello. Okay, there's two way to process string C++. One way is treat string as array of character. This is known as a string. Another way is using string class. Okay, kita boleh pakai C string, boleh pakai string class. Okay. Tapi yang kita nak belajar ni cuma C string. Concept of C string, okay, terminated by null character. Saya dah explain tadi. So for example, this one, okay, the size of C string must be large enough to store the string literal and a null character. So for example, this one, dia declare name ni size dia 8. So dia initialize dengan value Aisyah. So this is what happened in the memory. So the first element ataupun subscript 0 is A, subscript 1 is I, subscript 2 is S, subscript 3 is Y, subscript 4 is A, subscript 5 is H. So subscript 6 is null value. Subscript 7 unused. Okay, faham? Siti Zahira, faham tak? I hope you dah clear lah ni. Jadi saya dah explain konsep, yang ni dah tengok nota dia, faham kan? Okay, thank you Zahira. Now, so to store a single character, we can use two option. Nak pakai ni boleh, nak pakai double quote mark pun boleh. Okay. Hello. Okay, ni cara dia. Tadi saya ajar nak initialize macam ni kan, ni. Saya pakai yang ni kan, yang atas ni. Kita nak initialize pun, okay, saya lupa nak explain. Kita nak initialize pun, tak perlu letak size pun tak apa. Tak perlu letak size pun tak apa. Without giving size pun tak ada masalah. Kita boleh declare, contoh tadi, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tak nak letak size pun boleh.
Contoh, saya buat macam ni. Betul. Ni Ni saya letak size. Kalau tak nak letak size pun boleh. Buat macam ni. Okay. Character grade suka. So automatically ada berapa elemen? This one. Indirectly. Ada berapa elemen ni? Ada berapa elemen ni? 5. Alright, thank you. Okay. Saya tak boleh buat ni. Ni salah. Dia akan memory out of range. Boleh tak saya buat macam ni? Saya tak nak letak dia punya size. Boleh tak saya declare macam ni? Initialize macam ni. Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh. Okay, thank you Norbert. Jawapan dia boleh. So ada berapa elemen? Untuk yang saya highlight ni, ada berapa elemen ni? 6. 6. Okay, good. Faham So kita nak initialize ni boleh letak size ataupun tak letak size, tak ada masalah. But here, yang ni, okay, lah saya tak nak explain dulu lebih, nanti opening. Okay, the concept is boleh letak size ataupun tak letak size, tak ada masalah. Yang kalau macam ni, yang ni salah. Sebab kita declare size dia 5 tapi kita letak kat sini 5, sebenarnya size dia 6. Okay. Yang ni boleh. Yang ini, alright. Okay. So my string is declared with size 6 character. Okay, in the second case, when use double quote, null character is automatically appended. Okay, so bila kita pakai double quote ni, double quote ni, so dia akan automatically akan di null value akan diletakkan. Tapi kalau kita nak declare seperti kita declare kalau kita nak buat string, if you want to declare a string but using the method of ordinary array character, so kita kena tambah ni null value. Yeah. Baru slide yang ke-6 ada 44. Okay. Okay, tak apa. Now, okay. How we want to input? This is how we want to input. For example, we have this one. The in operator show that compiler expect user to type one word string from a keyboard. Contoh kita declare character name 31. Character name 31. Okay. Character name 31. Okay, example kita declare satu character name 31. The in name. So, for example, okay, contoh dia saya masukkan nama saya. Mohammad Saya masukkan ni. So for example, saya masukkan Muhammad Razi. Is Muhammad Razi enough? The space is enough for this variable? Cukup tak? Muhammad Razi ni ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So awak rasa what is safe in the name? Apa yang di-accept oleh name?
Dia akan ambil Muhammad Razi ke atau dia ambil Muhammad saja? Yes, dia hanya ambil first word sahaja. Dia akan ambil first word sahaja. Understand? How I want to capture all this? Dia pakai command cin dot getLine. Cin line name. Faham? So, kalau kita punya string ada dua word, ni contoh dia, kita ni adalah contoh dua word. So, cin ni hanya akan accept one word. Okay. Nak accept more than one word, kita kena pakai cin dot get line. Okay. Name 31. Okay. So kalau ni dia akan retrieve get Muhammad only. Dia akan get faham Okay, this is the concept. Okay, apart from that, what is the benefit of using string is when we using string, there is a lot of standard library function. Okay, standard library function. For example, kita ada function strcpy, string copy, fungsi dia untuk apa? Copy string. Kita ada string compare to compare string. String length untuk kira berapa panjang string. Kita ada string cat, kita ada string lwr, lower, and strupr, upper. Okay. Ini string cat nak sambung, concatenate. String lwr untuk daripada uppercase kepada lowercase. This strupr from lowercase to uppercase. Right? So in order to use this standard library function, remember before this we have been you have been taught about standard library function. For example, standard library function we are using is cmath. Okay, cmath. Sebelum ni kita pakai include cmath, betul? Sebelum ni kita ada cmath. So by using cmath kita boleh pakai function, contoh dia apa? Kita boleh pakai function pow, betul? P-O-W, kita boleh pakai function pow. Kita boleh pakai function sqrt. Okay, kita boleh pakai function ni. So by using string, kita kena includekan C string. So bila ada C string, kita boleh pakai function apa dia? str, cpy, kita boleh pakai function stpy. Kita ada function str, cat, kita ada function str, len, okay. Itulah function-function dia. Kita akan lihat function tu nanti dalam lab lah. Ini konsep sahaja. Okay. Kita ada string copy, kita ada string and copy, kita ada apa lagi? String comparison, str, cmp, compare. CMP stand for compare. This is how we want to compare. Boleh baca nanti Saya tak akan explain in detail.
This is string cat. String cat tu kita nak sambung nak append to string. Okay, this is the way. So dia kita nak concatenate. So, kita ada dua string. Jadi kita nak sambung dua string. And then apa lagi? String and cat ada lowercase. Okay. Asal huruf besar bila kata pakai strlwr dia akan dapat lowercase. Okay. Alright. Dah. Setakat ni okay. Pada kelas. Kakak ada kelas ni bagi handphone tu. Okay, alright. So now we move to the second part of this lecture, array and function. Are you ready class? Ke nak break 5 minit? Nak break? Okay je. Okay, alright. So, dah habis tadi konsep of string. Now we want to passing array to function. Itu. Betul. No. Okay, saya sambung sebelum tu just ni. Sebelum kita ada belajar tentang function. Ingat lagi function pass by value, pass by reference. Ingat lagi. Nampak tak saya share ni slide untuk function ni? Nampak tak ni? Saya punya slide ni. Slide function ni. Nampak Okay. So, alright. So, hopefully awak dah faham konsep pass by value, pass by reference. Ni kan cara dia. Macam mana cara kita nak passkan, macam mana kita nak passkan value daripada ni. Mana ni? Variable daripada main kita nak pass kepada function. Okay, ni kita nak pass. Kita nak pass value ni. Kita pass variable. Ni kita pass variable. Yang sebelum ni kita belajar tak kisahlah kita pass by value ke, pass by reference ke, yang kita pass hanya a variable. Kita pass variable. Pass variable. Sekarang hari ni kita nak belajar pass array. Okay. Passing an array to a function. Sebelum ni kita pass apa? Kita pass variable. So, bila kita nak pass variable, kita akan letak dalam ni kan, dalam kurungan ni. Nampak ni? Ialah cara kita pass variable kepada function. Function apa? Kita nak pass kepada siapa? Kita nak pass kepada function definition. Kita pass, kita masukkan variable yang kita nak pass tu dalam kurungan ni. Faham tak? Faham tak ni? Faham. So bila variable tu kita pass, dia jadi apa ni? Kat sini ni nama dia variable. Bila kat sini nama dia apa? Kita panggil apa? Variable yang kita pass tu, yang akan kita pass ke ni. Yes, thank you Puvanation. Kita panggil dia sebagai parameter. Okay, parameter. Ni kita panggil sebagai parameter. Variable yang kita pass ni kita panggil sebagai parameter. Thank you Puvanation.
Masih ingat lagi Good. Putra Azizul, faham tak? Apa tu variable, apa tu parameter? Faham Alright, good. Lain, Norbert, faham? Okay, thank you. Hopefully Ernie faham Okay, parameter. Sekarang ni parameter ni cuma variable. So today, apa kita nak belajar? Parameter kita adalah function. How we want to pass function. Parameter kita adalah function. Okay, saya tak nak ni. Tengok saja, boleh passing individual element. Kita boleh pass element ataupun kita boleh pass the whole array. Kita boleh pass element dan kita boleh pass the whole array. Pass element and pass the whole array. So this is the example. Okay. Nampak ni? Sekarang ni, dia pass ni. Okay, awak nampak ni? Kita ada awak nampak cursor saya bergerak? Awak nampak cursor saya bergerak? Okay. So kat sini kita ada satu function, nama function dia adalah print square, and then dia ada satu parameter, parameter integer. Satu parameter. Okay, satu parameter integer. Ini adalah function declaration. Ini adalah function call dia. Function call dia, dia bawa parameter dia adalah base I. Base I ni element ataupun base I ni dia adalah the whole array ataupun individual element. Ni base I ni. Ni passing array to function ni dia ada dua yang kita akan belajar. Satu, kita akan belajar passing individual element. Tahu elemen elemen tu adalah benda yang ada dalam array. Dalam array tu ada banyak elemen. Yang kedua, kita nak passing the whole array. So this kita apa yang kita pass sebenarnya adalah thank you Ernie. Kita pass individual. Individual. Base I. Base I ni maksudnya apa? I boleh jadi I0, I1, I2, I3, I4. Okay. Ni sebenarnya kita pass individual. Tengok dia punya declaration kat sini. Integer. Maksudnya dia bawa satu saja. Nampak ni? Integer. Adakah dia bawa array? Tak. Dia bawa satu variable saja. So, satu variable maksud dia individual element. Faham ni? Faham lah. Okay. Now, kita nak bezakan passing the whole array. Untuk 1D array saya ajar sampai 1D dulu. Kita lihat program dia. Apa beza dia? Apa beza dia kalau kita nak pass the whole array? Tengok dia punya function declaration. Integer x, lepas tu ada bracket ni. Apa ni? Square bracket ni. Nampak square bracket? Void multiply integer x, ada square bracket. Nampak ni? So, bila ada square bracket ni, maksud dia kita pass apa? To whole array ataupun individual. Kita nak pass satu variable ataupun kita nak pass array. Kita nak pass the whole array. Understand? Whole array. So, macam mana dia punya function call? Nampak ni? Dia letak nama array saja. Multiply base. Dia letak nama array saja.
Nampak ni? Nampak cursor saya ni? Ni adalah function call. Function call dia letak apa? Array name. Dia tak letak subscript. Subscript dia tak letak, size dia tak letak. Dia cuma letak apa? Array name sebagai parameter. Parameter dia adalah array name dekat sini. Faham? So sebenarnya kita bawa apa ni? Kita akan bawa ke 5 elemen ni dibawa ke function. Alright? Faham? Faham tak ni? Okay, good. So, satu lagi. Ingat lagi konsep pass by value, pass by reference? Ingat, okay. So, kalau kita pass the whole array, bila kita pass the whole array, automatically the concept use is pass by reference. Bila kita pass the whole array, automatically dia gunakan konsep pass by reference. Pass by reference. Faham? Bila tulis ni, bila passing the whole array, dia adalah pass by reference. Okay, pass by reference. Pass by reference. The whole array pass by reference. Tengok ni gambar ni. So, array ni asal dia value dia adalah 3, 7, 2, 4, 5. Selepas buat ni, walaupun kita tak ada, ni return tak ada apa-apa ni sebenarnya, tak ada letak return pun tak apa-apa. Tak ada return ni, sepatutnya tak ada return ni. So, the word return ni tak perlu letak sebab apa? Void kan? Ingat ni, function ni void, so tak perlu letak return pun tak apa. Okay? So, kita lihat ada benda pun yang di return, tetapi value dia after we run this program, the value is change. Okay, from 3 become 6, 7 become 14, 2 become 4, 4 become 8, and 5 become 10. Why? Because the value of the original array have been altered by this one, sebab dia pass by reference. Okay, faham? Okay. So passing the whole array. Okay, ada pula passing two-dimensional array to function. Ni cara dia. Contoh dia. Ini kita nak passing individual element. So individual element kena letak macam ni. Kena letak dia punya row dan column. Ni senang lah, row dan column. Okay, untuk passing row. Passing row. Kita boleh passing row sahaja. Ni cara dia. Ni integer. Ini kalau kita nak passing row saja. Row ni 0, 1, 2, 3 ni adalah row pertama. 10, 11, 12, 13 adalah row yang kedua. 20, 21, 22, 23 ni adalah row yang ketiga. 30, 31, 32, 33 adalah row yang keempat. Dan seterusnya lah. Kalau kita nak bawa row saja, so kita letak satu square saja. Nampak ni? Satu square. Dekat function declaration, kita nampak dia punya parameter ada satu square bracket. Maksudnya, dia hanya bawa macam satu row saja, satu dimensional array saja.
Lihat kat sini, ni dia punya function call. Function call kena specify which row. Ni. Letak nama array dan subscript row dia. Tak apa, yang ni kemudian faham boleh baca lagi nanti. Saya nak habiskan saja. Kalau nak passing the whole array, ni cara dia. Passing the whole array. Okay. So, nak passing the whole array, sekarang ni kita ada mana yang 2 dimensi? This one. Ini adalah array 2 dimensi. Ini adalah array 1D, 1 dimensi. Ini adalah array 2D. Okay. So, how we want to susah lah ni, dah complicated dah ni Ini adalah dah complicated dah ni. Okay, ni. Bagi konsep saja. Pass the whole array. Kalau kita nak pass 1D array. Okay, sikit lagi lagi 5 minit tu. Kalau 1D array, bila kita nak pass the whole array, cara dia contoh dia punya function declaration So kita ada void, contoh dia void add, contoh dia integer x ni. Ni adalah contoh kalau 1D. Ni apa? Dia punya function declaration Ni adalah function declaration. Nanti function call dia macam mana? Function call dia macam ni. add, contoh dia x macam ni saja. Dia letak nama array saja. Ini adalah dia punya function call. Individual? No. Ini the whole array. Macam mana kita tahu dia pass the whole array? Sebab kita tengok dekat function declaration dia ada tanda ni. Ada tanda square bracket. Okay. Untuk 2D array, yang confuse dia punya function declaration dia kena, contoh dia nama dia void subtract matrix katakan. Okay, matrix ada matrix 2D kan. Kita nak bawa matrix ke dalam function, kita letak macam ni. Integer x, okay. Yang first kosong, yang kedua kita kena letak berapa kolom dia. Kalau array tu kolom dia ada 3, kena letak 3. Itu cara kita declare ni. Konsep ni. Kalau 1D, kita letak empty square bracket. Kalau 2D, the row is empty, tak ada apa-apa. Kolom dia kena letak size dia. Row tak perlu letak size dia. Kolom kena letak size dia. Faham ni? Tulis ni.
Tulis dalam note awak, kalau 2D, kat function declaration, okay, row empty, size dia empty, row size is empty. Tulis ni kelas. Saya tak tulis ni awak tulis sendiri. So dalam 2D array, bila kita nak buat function declaration, okay, untuk row, size is empty. Size dia empty. Untuk column, put the size. Ni kena letak size. Letak size column ni. Okay, I think that's all for today. Any question, class? Ada yang tak faham? Okay, nanti hari Jumaat kita lihatlah contoh-contoh tu. Ini hari ni kita belajar teori saja, konsep. Saya ajar konsep saja. But the concept that I teach you today is very related to our previous lecture, our previous topic. Dia ada kaitan dengan topik-topik sebelum ni. So, kalau awak dah faham konsep pass by value, pass by reference, okay, senanglah. Function awak dah faham konsep function. So, bila saya sebut function declaration, function call, function definition, so hopefully awak dapat imagine. Okay. Okay, thank you Zaim. Zaim faham. Thank you. Thank you Din. Okay, thank you. So jangan lupa semua Ernie, record your attendance. Berapa orang hari ni datang? Tengok sikit. 71 orang. So ada soalan tak? So minggu ni kita tak ada midterm lah. Midterm kita buat next week. Hari Isnin next week boleh? Next week hari Isnin boleh? Boleh saya boleh. Clue dia adalah objektif. Soalan midterm objektif. So tak perlu clue sebab open book kan. Nak clue. Ya, clue yang kedua adalah sampai function. Itu dah. Clue yang kedua sampai function. Dalam Ulearn, ya betul. Kita akan buat midterm dalam Ulearn, soalan objektif sehingga topik function. Saya cadang nak buat hari Isnin. Saya akan open selama dalam daripada tengah hari lah kot. Sampai ke tengah malam macam tu lah. So awak akan diberi masa dalam masa sejam setengah macam tu. Boleh jawab anytime. Tapi dalam tempoh masa sejam atau setengah jam, 1 jam setengah tu lah. Itulah konsep dia. Itulah dia punya clue dia. Okay, thank you. I think that's all for today. Selamat Hari Raya dan selamat kembali ke UTM kepada sesiapa yang berada di kampung lagi. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor.